Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami Dr. Mara Ridwan. Hari ini kami ingin membentangkan topik analisis prospektif kewangan Asia bersama rakan saya Nur Hayati Muhammad. Untuk poin pertama, untuk operasi syarikat tahun 2020 dijangka penurunan hampir separuh dari jualan tahun 2019, iaitu hanya lebih kurang 6 bilion. Kutipan jualan pada tahun 2021 dianggarkan meningkat kepada hampir 10 bilion pada tahun 2022, dianggarkan melebihi 11 bilion. Hal ini kerana dijangka pandemik COVID-19 akan berakhir dan orang ramai akan mula menggunakan pengangkutan udara semula dan bergerak dari satu negara ke satu negara semula. Tahun 2020 dijangka berakhir dengan kerugian hampir 3 bilion. Masih rugi pada tahun 2021, manakala dijangkakan AirAsia akan kembali mengaut keuntungan mulai tahun 2022. Biarpun jualan meningkat, amount untung bersih akan tetap kurang kerana kos operasi yang semakin tinggi bagi 3 tahun ke hadapan. Poin ketiga, keadaan syarikat dijangkakan sangat meragukan untuk meneruskan operasi seperti mana pendapat juraaudit Ernst & Young serta laporan-laporan di berita-berita utama. AirAsia sangat terdesak untuk menghasilkan jualan yang tinggi agar dapat mengatasi masalah kewangan syarikat yang kronik. Penularan jangkitan COVID-19 yang bagaikan tiada penghujung dapat meninggikan risiko penutupan syarikat ini pada masa hadapan. Anggaran tersebut kelihatan tidak relevan dalam realiti keadaan semasa. Bagi ramalan leverage kewangan AirAsia Group Berhad, anggaran pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan pada tahun 2020 adalah kurang dari 1 bilion. Amount tersebut meningkat kepada hampir 3 bilion pada tahun 2021 dan 4 bilion pada tahun 2022. Hal ini kerana AirAsia beranggapan jualannya akan meningkat sehingga melebihi 12 bilion pada tahun 2022, manakala jumlah hutang yang tertinggi adalah dijangkakan pada tahun 2020. Jumlah hutang yang amat tinggi untuk tahun 2021 dan 2022, di mana ketiga-tiga tahun ini AirAsia telah memperuntukkan hutang sebanyak melebihi 10 bilion ringgit Malaysia bagi setiap tahun tersebut. Seterusnya, untuk ramalan leverage kewangan, sehingga tahun 2022 dijangkakan AirAsia akan menanggung masalah keberhutangan yang serius, iaitu melebihi 10 bilion ringgit Malaysia setiap tahun bagi 2020 hingga 2022. Namun begitu, nisbah leverage bagi tahun 2020 adalah dijangkakan melonjak positif dalam anggaran 50 berbanding tahun sebelumnya, iaitu 2019. Tetapi dianggarkan nisbah leverage itu akan semakin menurun pada setiap tahun 2021 dan 2022, iaitu nisbah tersebut tidak melebihi 10. Adalah dilaporkan AirAsia sangat memerlukan sumber kewangan tambahan dengan mengharapkan bantuan dari kerajaan, di samping terpaksa menutup operasi di Jepun dan juga tidak lagi membiayai syarikat bersekutu di India. Beberapa tahun kebelakangan ini, AirAsia juga didapati menjual banyak pesawat, iaitu aset-asetnya, serta membuat hutang baru dan membuat pelaburan yang banyak untuk menampung segala hutangnya.
Untuk kesimpulan analisis prospektif kewangan AirAsia, analisa mendapati AirAsia amat berisiko untuk menamatkan operasinya dalam masa 3 tahun yang akan datang. Kos operasi yang semakin tinggi di samping pandemik COVID-19 melumpuhkan operasi yang mengurangkan jualan syarikat secara mendadak, menyebabkan syarikat terus mengalami kerugian. Syarikat ini juga akan dikenali sebagai majikan yang bermasalah, di mana syarikat terpaksa membuang ramai pekerja dan memotong gaji pekerja yang masih kekal. Biarpun syarikat mungkin memperolehi pinjaman dari pihak luar dan bantuan kerajaan untuk memperbaiki masalah kewangan AirAsia, AirAsia masih lagi diragui untuk mendapat untung pada tahun-tahun mendatang. Biarpun telah dijangkakan memperolehi jualan yang tinggi selepas tahun 2021. Hal ini kerana syarikat tersebut tidak mampu untuk melunaskan hutang dan liabiliti sedia ada yang tinggi. Jalan terbaik untuk AirAsia adalah untuk menutup operasi di banyak tempat, terutamanya di cawangan-cawangannya di luar negara, dan menjual aset-asetnya untuk mengukuhkan kembali kedudukan syarikat. Disebabkan ini, pihak pelabur luar dan pembeli saham akan kurang berminat untuk melabur dalam AirAsia kerana analisa prestasi pelaburan kewangan yang mempunyai ulasan yang negatif. Sekian, terima kasih.